Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Diharapkan semua anak murid saya berada dalam keadaan sihat walafiat walaupun kita semua diancam pandemik COVID. Okey, untuk pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, saya mulakan kelas kita dengan tajuk berkaitan pendidikan kesihatan. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, saya ingin menunjukkan kepada kamu semua beberapa paparan untuk kita renungkan dan untuk kita ambil iktibar dalam kehidupan kita. Okey, kita saksikan. Okey, kalau kamu lihat di sini, paparan berita berkaitan dengan kes pembuangan bayi. Jadi kalau kamu dapat baca di sini berita berkenaan gadis 19 tahun ditahan dipercayai buang bayi dari tingkat 13 hotel. Dan satu lagi ialah bayi perempuan ditemui dibuang dalam kotak di kebun kelapa sawit. Seterusnya saya nak paparkan satu video berita berkenaan dengan pembuangan bayi juga. Kita saksikan dulu. Seorang bayi lelaki yang masih bertali pusat ditemui sekumpulan peniaga kompleks niaga bangunan UDA di Jalan Bendahara Berhampiran Basah Besar Kuala Kangsar pagi Jumaat. Peniaga gerai makanan Muhammad Kamal Asyari 25 tahun berkata penemuan bayi berkenaan hanya disedari kira-kira jam 9 pagi ketika ingin memasuki gerai diusahakan di bangunan terbabit. Beliau berkata bayi yang masih bertali pusat bersama uri yang belum dipotong itu ditemui dalam sebuah kotak diletakkan di kaki lima gerainya selain dalam keadaan diserkup tuala yang ada kesan darah. Katanya dia menyangka ada individu membuang anak kucing memandangkan penduduk setempat gemar membuang kucing di kawasan itu. Bagaimanapun timbul perasaan curiga apabila dia terdengar tangisan bayi. Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar Asisten Komisioner Omar Batiar Yaakob ketika dihubungi mengesahkan mengenai penemuan bayi itu. Muka dia kata. Muka dia macam tu. Jadi apa perasaan kamu apabila melihat paparan yang saya tunjukkan ini? Mengapa agaknya perkara ini berlaku? Jadi untuk itu, apa tajuk kita nak belajar pada hari ini yang berkaitan dengan paparan yang saya tunjukkan tadi? Okay, di bawah tajuk pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial berkaitan dengan kesihatan diri dan reproduktif. Okey, untuk hari ini, apa yang kamu kena tahu, apa yang kamu boleh dapat ialah menyatakan maksud abstinent. Okey, apa dia abstinent? Kita akan belajar selepas ini. Yang kedua, menjelaskan kepentingan abstinent dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Yang ketiga, mengaplikasikan kemahiran abstinent dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Yang keempat, mengenal pasti cabaran mengamalkan abstinent dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Yang kelima, mengenal pasti situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Yang keenam, menilai kesan seks sebelum nikah terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir, menjana idea cara untuk menangani hubungan seks sebelum nikah. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita kena tahu apa itu abstinent. Mungkin ada yang pertama kali mendengar perkataan abstinent.
Abstinent merupakan kemahiran menahan diri daripada melakukan perhubungan seksual sebelum nikah. Okey, saya rasa semua jelas. Saya percaya setiap agama mengajar penganutnya dengan ajaran-ajaran yang baik, ajaran-ajaran yang positif. Jadi orang yang mempunyai pegangan agama kebanyakan dapat menjadi satu pegangan kepada dia untuk menjaga maruah diri dalam kehidupannya. Ajaran agama dan norma dalam kehidupan manusia menolak pelakuan seks sebelum adanya ikatan perkahwinan. Namun terdapat kekangan yang merupakan cabaran untuk mengamalkan abstinent dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Memang ada cabarannya, terutama kepada para remaja. Jadi kita lihat apakah cabaran yang pertama dalam kehidupan seorang remaja. Yang pertama ialah pengaruh rakan. Jadi remaja ni memang mudah dengan ajakan dan dorongan, terutama perkara yang dianggap menyeronokkan. Jadi mereka ni tidak memikirkan risiko yang bakal dihadapi, seperti statutory rape, iaitu rogol, kes-kes rogol. Yang kedua ialah pengaruh persekitaran. Jadi persekitaran masyarakat terlalu terdedah dengan unsur-unsur kehidupan negatif menjadi penghalang kepada nilai yang sepatutnya. Terutama dalam keluarga sendiri. Terdapat keluarga yang mempunyai masalah dalam kehidupan mereka. Jadi ini membawa kepada faktor terdedah dengan gejala seksualiti yang tidak sihat, seperti sumbang mahram dan sebagainya. Jadi kurang ajaran agama dan keimanan yang lemah tidak mampu menjadi perisai untuk menghalang perlakuan yang tidak baik. Yang ketiga pula ialah pengaruh internet dan media sosial. Memang tak dapat nak dielakkan, urusan kita sehari-hari memang menggunakan gadget atau apa-apa peranti yang melibatkan internet dan juga media sosial. Jadi kemudahan ini kadang-kadang disalahgunakan. Kemudahan digunakan untuk mengakses laman web lucah dan tarikan seks cyber boleh mempengaruhi pelakuan remaja. Mungkin ada yang pernah dengar ataupun mungkin tidak. Memang kalau kita lihat remaja tu tak keluar rumah pun. Mungkin ada dalam kalangan kawan-kawan tak keluar rumah pun. Tak keluar bilik pun. Dia senyap-senyap duduk dalam bilik. Tapi tak tahu sebenarnya ada perkara negatif yang dia buat. Mungkin dia menghantar gambar-gambar lucah kepada orang lain. Yang ibu bapa dia sendiri pun tak tahu. Jadi pengaruh-pengaruh yang tak sihat ni membawa kepada kecenderungan yang untuk terlibat dengan fantasi seks yang berpunca daripada masalah psikologi dan gangguan emosi. Okey, yang seterusnya ialah pengaruh luar kawalan. Memang dia dah cuba dah. Remaja ni dah cuba dah untuk menolak segala perkara yang negatif. Tapi kadang-kadang ada situasi yang menyebabkan mereka ni tidak mampu untuk menolak. Contohnya perbezaan fizikal. Mungkin orang yang mengganggu tu badannya lebih besar daripada dia. Jadi dia tak dapat untuk menghalang perlakuan yang negatif tu. Ataupun kalau dia bekerja, bos dia ke orang yang lebih pangkat daripada dia mengancam dia untuk melakukan perkara yang tidak baik. Jadi mangsa seperti itu tidak mampu melawan dan ini menjadi unsur paksaan menghalang mangsa daripada melaksanakan abstinent. Okey, kemudian terdapat juga situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah.
Okey, tadi selepas memahami kepentingan, kemahiran abstinen dan cabaran untuk mengamalkannya, kita juga kena pasti situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Jadi apakah situasi tersebut? Yang pertama, tiada pengetahuan tentang pendidikan seksual. Memang ada juga yang jenis naif, yang tak tahu apa, yang tak ambil tahu. Jadi bila dia tak ambil tahu tu bermakna bukannya sesuatu yang betul ataupun sesuatu yang bagus. Sekarang banyak sangat kes. Jadi kita kena ambil tahu apa juga situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Okey, ketiadaan pengetahuan tentang seksual akan mendorong murid bertindak mengikut perasaan dan mudah dipengaruhi oleh persekitaran. Bila dah berlaku, ini akan menyebabkan murid keliru dalam membuat keputusan. Itulah yang berlaku kes buang bayi tu. Dia tak dapat fikir. Benda tu betul ke tak betul? Hakikatnya benda tu tak betul. Tapi bila situasi ni berlaku, dia dah jadi tak boleh nak fikir. Bila dah berlaku, barulah dia rasa menyesal. Yang kedua ialah tiada kesedaran untuk melindungi maruah diri. Kenapa? Sebab dia dah biasa mengamalkan kehidupan bebas dan seronok tanpa batasan. Jadi kehidupan remaja, usia remaja dia memang dihabiskan dengan perkara-perkara yang negatif. Jadi dia tidak mampu melindungi maruah diri hingga terjebak dalam kancah hubungan seks sebelum nikah. Jadi kebiasaannya golongan ini cenderung kepada budaya lepak. Bukan lepak tu semua tak bagus, tapi kebanyakannya kalau lepak dah sampai tengah malam, ada melebihi batasan. Lepas tu pula berlaku penyalahgunaan bahan-bahan terlarang, dadah, ada parti-parti liar. Jadi ini merupakan kehidupan yang tidak betul lah. Kehidupan bebas yang akhirnya membawa kepada kerosakan diri. Yang seterusnya ialah berpakaian kurang sopan. Berpakaian kurang sopan. Jadi kalau dalam apa jua agama, saya rasa memang agama ni dia ada peraturan, dia ada cara pemakaian yang sopan. Saya rasa tak ada agama yang menyuruh berpakaian tidak sopan. Jadi berpakaian kurang sopan dan mencolok mata boleh merangsang nafsu seksual pasangan yang melihat. Bukan pasangan saja. Kalau orang lain lihat pun dia rasa macam yang berlainan jantina tu pun rasa ada rangsangan. Jadi pakailah dengan pakaian yang sopan. Situasi ini boleh mendorong. Kalau pakai yang tidak sopan tadi, dia dapat mendorong tindakan luar kawalan. Jadi berhati-hatilah kepada kamu lah semua remaja-remaja perempuan ni. Jangan terlampau murah sangat semua nak tayang ya. Okey, yang seterusnya ialah berdua-duaan di tempat sunyi. Biasa kita dengar kalau berdua-duaan adalah yang ketiga. Itulah kena hati-hati. Jadi kehidupan yang bebas di situasi seperti ini amat berisiko untuk golongan remaja melakukan hubungan seks sebelum nikah kerana terdapat ruang dan peluang. Orang ajak kamu berdua pergi ke ceruk-ceruk mana, dalam kebun kelapa sawit ke apa ke kamu pergi. Kamu sebenarnya yang membuka ruang dan peluang kepada pemangsa. Akhirnya kamu jadi mangsa. Itu kena hati-hati. Kena hati-hati. Sebab sekarang banyak sangat orang pandai menipu. Dan untuk nak mencari mangsa tu sangat senang kalau mangsa tu sendiri yang memberi ruang dan peluang. Di pertemuan secara berdua-duaan di tempat yang sunyi memberi kemungkinan perkara yang tidak diingini berlaku. Dalam agama pun dah bagi dah panduan. Jadi kita kena ikut.
Okey, yang seterusnya ialah menonton bahan pornografi. Tahu kan pornografi ni apa? Iaitu bahan-bahan lucah lah. Dia menonton bahan pornografi boleh meningkatkan rangsangan kepada tingkah laku seksual. Perasaan hendak mencuba atau melakukan seperti yang dilihat dalam bahan tersebut boleh mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Lebih berisiko lagi sekiranya bahan pornografi ini ditonton bersama-sama pasangan. Inilah bahayanya dari mata kan. Dari mata pergi ke segala tindakan. Kalau tengok benda yang baik, tindakan yang baik dah. Tapi kalau tengok benda yang tak baik, berlakulah tindakan yang tidak baik. Okey, jadi saya harap benda ini kamu dapat elakkan lah. Jagalah maruah diri kita sebagai seorang perempuan. Sebab bila dah jadi perkara yang tidak diingini, benda tu kita tak boleh nak patah balik. Benda tak boleh nak patah balik. Sebelum ia berlaku, elakkanlah. Okey, kesan seks sebelum nikah terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Tadi kamu lihat, apa kesan seks sebelum nikah? Kenapa orang buang bayi? Sebab dia melakukan seks sebelum nikah. Dia malu. Dia malu ada bayi di luar nikah. Itulah kesan dia. Jadi kesan kepada diri. Kalau dah berlaku seperti itu, orang lain semua dah tahu. Yang pertama akan mencemarkan reputasi diri sendiri. Bukan orang lain lagi, diri sendiri pun dah maruah tu dah tercemar. Kemudian kemerosotan tahap kesihatan. Kenapa? Sebab kalau melahirkan tanpa nikah ni biasanya dia tak pergi buat rawatan, tak pergi ke hospital, lahirkan anak sendiri dalam bilik air. Dan ataupun kalau tak lahir pun dia buat pengguguran. Dan biasanya kalau buat pengguguran ni mesti menggunakan kos yang murah dan akhirnya kesan kepada kesihatan diri. Selain itu, kemerosotan dalam pelajaran. Bila Syed terlibat dengan seks luar nikah ni, seks sebelum nikah ni, fokus terhadap pelajaran pun mesti akan hilang. Dia tak boleh fokus dah. Okey. Seterusnya, menyebabkan penyakitan jangkitan seksual. Ini memang akan berlaku, tambahan pula sekiranya bertukar-tukar pasangan. Dan seterusnya, seperti saya sebut tadi, kehamilan yang tidak diingini. Bila tak nak, berlakulah pengguguran anak yang tidak selamat. Saya dah sebutkan tadi. Melahirkan zuriat luar nikah dan akhirnya bila pasangan tu tak nak bertanggungjawab, berlakulah jenayah, pembunuhan bayi dan pembuangan bayi. Dah bertahun-tahun masalah ini masih lagi belum dapat diatasi. Saban hari ada bayi yang dibuang merata-rata. Yang kedua, selepas diri kamu. Bukan diri kamu saja yang maruah tercemar, tetapi keluarga mesti terpalit. Sebab apa? Sebab orang akan tanya, itu anak siapa? Anak siapa yang hari tu masuk berita? Orang akan mesti terbalik dengan keluarga. Jadi, bila keluarga kita ni tak bersalah, kita diam salah, nak tak nak, kita secara tak langsung mencemarkan reputasi keluarga kita. Menjadikan keluarga porak-poranda, ibu bapa hilang pertimbangan, mengalami gangguan emosi, dan akhir sekali mesti keharmonian keluarga kita akan terjejas. Jadi berfikirlah sebelum bertindak. Sebab apa? Bukan diri kamu yang susah, kamu telah menyusahkan orang lain juga. Orang yang kamu sayang, itu ibu bapa dan juga ahli keluarga. Yang seterusnya, masyarakat. Bila perkara ini tidak terbendung, remaja-remaja bebas, apa kesan kepada masyarakat? Jadi banyaklah peningkatan masalah sosial. Lahir lebih banyak anak yang tidak sah taraf dan penyakit jangkitan seksual semakin berleluasa. Kalau perkara tak bendung,
Allah dah turunkan macam-macam perkara, macam-macam musibah. Sampai yang terkini yang masih lagi tak dapat diatasi ialah ancaman COVID. Dahlah ancaman COVID tu masih lagi makin lama makin meningkat. Tambah pula dengan gejala sosial seperti ini. Time COVID pun masih lagi berlaku masalah-masalah sosial. Okey, yang seterusnya cara menangani hubungan seks sebelum nikah. Macam mana cara nak menangani hubungan seks sebelum nikah? Semua tu adalah atas diri kamu sendiri. Kamu kena memainkan peranan yang sangat penting dengan mengamalkan abstinence tadi. Orang ajak keluar, berdua-duaan, jangan keluar. Orang yang tak kenal, jangan ikut. Dan kamu tengok di sini, apakah cara menangani? Yang pertama, mengelakkan daripada situasi yang boleh menjurus kepada pelakuan seks sebelum nikah. Kamu dah tahu dah kawan-kawan kamu ramai yang terlibat dengan perkara gejala sosial, kamu saja lagi pergi berkawan dengan mereka dan kamu hanyut sekali dengan kawan-kawan yang lain. Yang kedua, mempraktikkan abstinence dengan bersungguh-sungguh. Mesti kena bersungguh-sungguh. Fikir masa depan, fikir keluarga, fikir diri sendiri. Adakah kamu nak menghancurkan kehidupan kamu? Kamu pun dapat lihat kejadian di sekeliling kamu. Yang seterusnya, mewujudkan rasa hormat menghormati antara satu sama lain. Jadi kamu nak orang hormat kamu kena hormat diri kamu sendiri dulu. Macam mana cara nak hormat? Jaga maruah diri. Kalau kamu tak hormat diri kamu, orang lain pun tak akan hormat kamu. Okey? Yang seterusnya, berani berkata tidak dengan tegas dan yakin. Walaupun orang kata nampak kamu tu lemah lembut, sopan, tapi jangan beri peluang kepada orang lain untuk mengganggu kamu, mempengaruhi kamu. Kena berani kata tidak, supaya orang hormat dengan diri kamu. Yang seterusnya, memelihara reputasi diri sebaik-baiknya. Jagalah diri kamu. Tak ada orang lain yang dapat menjaga kalau kamu tak boleh menjaga diri sendiri. Yang seterusnya, mempunyai kemahiran komunikasi yang baik semasa menolak ajakan melakukan seks. Jadi, mungkin kamu boleh bagi orang yang nak menjadikan kamu mangsa tu berfikir. Kalau kamu mampulah untuk buat dia berfikir. Jadi, kamu kena kuatkanlah amalan abstinence kamu. Okey, itu adalah beberapa cara menangani hubungan seks sebelum nikah. Jadi apa yang saya harapkan dengan tajuk abstinence hari ini, semoga murid-murid tingkatan 4 semua dapat menjaga diri daripada masalah sosial ini. Amalkanlah abstinence. Okey, sampai sini saja daripada saya. Semoga kita akan bertemu lagi di kelas yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.